Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan tentang kesan negatif budaya hedonism terhadap gaya hidup remaja masa kini. Jadi ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 orang. Yang pertama, Muhammad Faiz bin Ismail. Yang kedua, saya sendiri, Ahmad Shukri bin Sabudin. Yang ketiga, Nur Fatihah binti Razni. Yang keempat, Nur Shazana binti Muhammad Hafiz. Yang kelima, Nur Farzana binti Muhammad Husin. Yang keenam, Nur Amira Badrina binti Muhammad Nazir. Dan yang terakhir, Muhammad bin Ikhwan bin Muhammad Harizan. Jadi sukalah saya untuk memulakan pembentangan kajian dapatan kami ini. Yang pertama iaitu pengenalan dan isu yang telah berlaku dan telah kami dapati melalui hasil kajian ini. Yang pertama, kajian ini sebenarnya membincangkan tentang kesan negatif budaya hedonism terhadap negara, terutamanya terhadap remaja masa kini. Dan antara objektif, terdapat 3 objektif yang kami ingin usahakan ataupun ingin mencari dalam kajian kami, iaitu yang pertama, kami ingin mengetahui apakah punca-punca budaya hedonism ini berlosa dalam kalangan remaja masa kini. Yang kedua, kami ingin mengenal pasti kesan-kesan budaya hedonism yang terutamanya pastilah membawa keburukan kepada kehidupan rakyat Malaysia, terutamanya remaja masa kini. Dan yang ketiga, kami juga ingin mencari ataupun mengenal pasti langkah-langkah supaya budaya hedonism ini dapat dijauhi oleh remaja masa kini, insyaAllah. Dan seterusnya, metodologi kajian juga ialah yang pertama, melalui borang soal selidik ataupun Google Form yang telah dihebahkan kepada pelajar-pelajar USIM dan juga kepada pelajar-pelajar sekolah menengah. Dan skop kajian kami adalah meliputi pelajar-pelajar USIM itu sendiri dan juga pelajar-pelajar sekolah menengah di sekitar daerah Negeri Sembilan dan negeri. Antara isu atau permasalahan kajian yang telah ditimbulkan ialah yang pertama, saban hari kita boleh melihat berbagai isu yang berlaku dalam kalangan remaja sekarang, terutamanya di Malaysia. Yang mana kita dapat melihat yang pertama, remaja ni dia terlalu taksub terhadap budaya-budaya luar atau budaya-budaya barat sehingga menyebabkan mereka ini melupakan asal-usul mereka itu sendiri. Yang kedua, ada sebilangan remaja yang sanggup memalukan ataupun menghinakan diri mereka sendiri semata-mata untuk hiburan dan untuk semata-mata untuk kesenangan hidup mereka. Dan yang ketiga, dapatan kajian kami bahawa masalah yang timbul ialah para remaja ini sebenarnya mereka sangat terpengaruh terhadap persekitaran mereka, di mana jikalau persekitaran mereka itu negatif, maka negatiflah cara hidup mereka. Dan kalau persekitaran mereka itu positif, dikelilingi oleh orang-orang yang positif, maka insya-Allah diri mereka ataupun tata tertib mereka juga akan menjadi lebih positif. Objektif kajian. Kajian ini dilakukan bagi mengetahui punca-punca budaya hedonism berleluasa dalam kalangan remaja masa kini. Dan yang kedua, bagi mengenal pasti kesan negatif budaya hedonism terhadap gaya hidup remaja. Dan akhir sekali, bagi mengkaji langkah-langkah untuk menangani budaya hedonism daripada menguasai kehidupan remaja. Lokasi kajian. Secara khusus, kajian ini dijalankan di Universiti Sains Islam Malaysia. Kajian ini melibatkan sekumpulan pelajar USIM dan sekumpulan pelajar sekolah menengah di Malaysia. Kajian ini dilaksanakan berdasarkan 3 objektif utama yang dinyatakan. Tentang kajian literature, jadi hedonism ni adalah satu kejayaan yang telah wujud sejak zaman Yunani, dan hedonism berbawa maksud pola kehidupan atau pemikiran yang menyatakan bahawa maksimum keseluruhan adalah perkara yang paling terbaik dan paling disukai oleh manusia di alam ini. Oxford English Dictionary menyifatkan hedonism sebagai doktrin atau teori yang menyatakan bahawa keseluruhan merupakan matlamat akhir suatu tindakan dan tahap kebaikan tertinggi. Para hedonis yang masyhur seperti John David Garcia menjelaskan dalam satu ucapan bahawa hedonism ialah a sense of values which gives the highest value to pleasure and happiness. Hedonism represents the pursuit of happiness to the exclusion of awareness, and hedonist seeks to maximize the happiness above all else. Dan ahli falsafah telah membahagikan hedonism kepada 2 bahagian, iaitu psikologi dan etika, yang kemudiannya ditulis sebagai hedonism psikologi, egoistik dan juga hedonism etika universal. Jadi hedonism psikologi ini ialah satu doktrin bahawa manusia secara alaminya akan melakukan sesuatu yang akan membawa kebahagiaan kepada mereka dan yang mengurangkan kesakitan kepada mereka, manakala hedonism etika membawa maksud manusia seharusnya melakukan suatu tindakan yang dapat menghasilkan kenikmatan dan kebahagiaan terbesar kepada mereka. Dan hedonism ni adalah satu kajian yang telah dibuat di Malaysia pada zaman 60-an lagi, dan budaya ini telah meresap masuk ke dalam masyarakat kita secara perlahan dan halus tanpa kita sedarilah. Tetapi pada era joget, lambak, caca dan rock and roll, budaya ini telah berkembang dan mengganas sehingga ke era muzik techno jaga dan lagu-lagu pop. Budaya ini menjadi kebimbangan masyarakat dan juga ibu bapa kerana ia membawa unsur sekularisme yang menolak
pandangan dan nilai-nilai keagamaan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai metodologi kajian. Metodologi kajian adalah sejenis kaedah yang digunakan untuk mendapatkan data dalam sesebuah proses penyelidikan. Kumpulan kami telah menggunakan kedua-dua jenis kaedah iaitu kuantitatif dan kualitatif. Kami telah mengumpul data melalui Google Form yang telah dihebahkan kepada pelajar Universiti Sains Islam Malaysia dan kumpulan pelajar sekolah menengah sebagai kaedah kuantitatif, dan kami juga telah mengumpulkan data melalui bahan di perpustakaan, keratan akhbar, majalah dan artikel di internet sebagai kaedah kualitatif kami. Seterusnya, kaedah penganalisisan data, yang mana cara kami menganalisis data ialah yang pertama. Kumpulan kami menggunakan pendekatan rujukan sebagai cara kami melakukan kajian ini bagi mengenal pasti dengan lebih mendalam tentang topik ini ingin diperkatakan. Yang kedua, kami membuat rujukan daripada kamus dewan, laman sesawang dan data-data sekunder yang lain seperti Google Form bagi membantu memberikan kefahaman yang berkaitan terhadap hedonism ataupun kajian kami. Masuk kepada analisis dapatan kajian. Kami telah membuat survey tentang jenis hiburan yang anda minati berdasarkan 60 respons. Yang paling tinggi adalah media sosial, itu sebanyak 66.7%, diikuti dengan muzik dan tarian 55%, sukan 36.7%, lakonan 33.3%, dan yang paling sedikit adalah permainan video, iaitu sebanyak 31.7%. Seterusnya, kami juga telah bertanyakan tentang punca remaja masa kini banyak meluangkan masa mereka dengan hiburan. Kami telah mendapat 60 respon di mana kesemua responden ini tidak terhad kepada hanya satu pilihan. Jadi punca utama yang telah kami dapati ialah pengaruh media massa sebanyak 75%, diikuti oleh pengaruh rakan sebaya sebanyak 56.7%, kurang kesedaran sebanyak 48.3%, wujudnya pelbagai pusat hiburan dan pusat perjudian sebanyak 36.7%, dan akhir sekali keruntuhan institusi kekeluargaan sebanyak 33.3%. Dapatan kajian dari penyataan pengamalan budaya hedonisme dalam kehidupan seharian akan meningkatkan kadar jenayah dalam kalangan remaja menunjukkan rata-rata responden bersetuju terhadap pernyataan ini. Jadi tidak dapat dinafikan lagi peningkatan kadar jenayah berkait rapat dengan budaya hedonisme yang diamalkan dalam kehidupan seharian. Melalui kajian, jenayah sosial adalah antara jenayah terbesar yang dilaporkan dan pelakunya adalah dalam kalangan remaja. Kesannya, remaja lebih terdedah kepada gejala sosial dan seterusnya jenayah seperti buli, merokok, pergaulan bebas dan kes buang bayi juga rata-ratanya datang dari kalangan remaja. Seterusnya, kami telah mengambil survey tentang adakah anda setuju bahawa hiburan memberi kesan kepada pegangan agama dan kepribadian seseorang. Kami telah mengambil survey daripada 60 responses. Yang paling tinggi itu pada tahap 5, iaitu sebanyak 48.3%. Diikuti dengan tahap 4, 31.7%, tahap 5, 15%, tahap 2, 3.3%, dan tahap 1, iaitu 1.7%. Bagi persoalan, adakah anda bersetuju bahawa budaya hedonisme mempengaruhi keputusan akademik dan masa depan remaja? Budaya hedonisme ialah budaya lebih mementingkan keseronokan dalam perkara yang mereka lakukan. Hal ini bertentangan dengan belajar di mana remaja menganggap belajar dan mengulang kaji pelajaran ialah sesuatu yang membosankan. Kewujudan hiburan-hiburan seperti aplikasi TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lain telah menyebabkan remaja terlalu leka dan mengabaikan pelajaran mereka. Kesannya, mereka akan ketinggalan dalam akademik mereka dan seterusnya gagal pada masa akan datang. Kami juga telah meminta pendapat daripada 60 responden tentang persetujuan mereka bahawa hiburan menyebabkan seseorang mengabaikan kesihatan fizikal dan mentalnya. Jadi, majoriti responden bersetuju bahawa hiburan telah menyebabkan seseorang mengabaikan kesihatan fizikal. Di mana 20 responden menyatakan mereka sangat setuju dengan pernyataan di atas, 19 bersetuju dan selebihnya kurang bersetuju tentang pernyataan di atas. Analisis dapatan kajian. Bagi persoalan adakah anda bersetuju budaya hedonisme membawa kepada pembaziran wang dan masa? Budaya hedonisme telah menyebabkan remaja sanggup menghabiskan wang dan masa mereka bagi memastikan diri mereka sentiasa dikelilingi hiburan. Remaja sanggup membelanjakan sehingga beratus ringgit demi sekeping tiket untuk ke sesuatu konsert. Malah, untuk mendapatkan tiket tersebut, mereka perlu beratur panjang sehingga boleh mencecah 3 km. Hal ini bukan sahaja memenatkan, malah membazirkan masa yang sepatutnya digunakan dengan sebaiknya untuk aktiviti yang berfaedah. Seterusnya, kumpulan kami telah mendapatkan respon daripada 60 responden di mana pada pendapat responden apakah langkah kami mengatasi isu di atas dari berluas dalam kalangan remaja. Jadi sebanyak 49 responden telah menyatakan bahawa ia adalah langkahnya ialah peranan ibu bapa dan mendidik yang memberi perhatian kepada anak-anak. Seterusnya, sebanyak 44 responden yang memilih bahawa pendidikan agama yang lengkap sejak kecil. Yang ketiga, seramai 43 responden menyatakan bahawa bijak dalam memilih kawan.
Yang keempat, seramai 26 responden yang menyatakan langkah ialah peranan pihak sekolah dalam mendisiplinkan remaja. Dan yang terakhir ialah seramai 24 responden menyatakan bahawa keprihatinan masyarakat terhadap tingkah laku remaja dapat mengatasi isu-isu di atas. Implikasi daripada budaya hedonisme terhadap remaja. Pertama, kecenderungan untuk mengingkari arahan dan melanggar undang-undang. Kedua, merosakkan fitrah manusia dan menutup hati mereka untuk melakukan kebaikan ataupun mendengar nasihat. Ketiga, berkait rapat dengan ilmu seseorang. Cadangan pula, ia melibatkan kekuatan dalaman dan kesabaran individu. Contohnya, individu perlulah memikirkan konsekuensi perbuatan tersebut dari segi etika, agama, adat atau undang-undang. Yang kedua, pendidikan awal dan juga pegangan agama yang kukuh. Hal ini kerana ilmu lah yang mencerminkan peribadi seseorang kerana untuk membezakan apa yang baik dan yang buruk. Seterusnya, kerohanian institusi keluarga. Ini kerana ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam mendidik dan mengamalkan sifat-sifat terpuji serta menjauhkan diri daripada unsur-unsur yang dapat memberi kesan negatif kepada anak-anak mereka. Yang seterusnya ialah masyarakat yang prihatin bagi membasmi budaya hedonisme atau aktiviti keseronokan yang melampau seperti aktiviti zina, judi, minum arak dan aktiviti yang lain. Yang terakhir ialah penguatkuasaan undang-undang oleh kerajaan untuk mencegah budaya hedonisme ini. Okey, di sini kami juga telah melampirkan beberapa lampiran yang terdiri daripada hasil perbincangan kami di dalam grup WhatsApp dan juga keputusan akhir yang telah diperolehi daripada Google Form yang telah kami edarkan dalam kalangan pelajar Universiti Sains Islam Malaysia dan juga pelajar sekolah menengah yang terpilih. Jadi itu sahaja perbincangan daripada kumpulan kami, kumpulan 7 tentang hedonism. Sekian, terima kasih.